Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغل في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita, yang mana tak dapat kita nak bilang banyaknya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maka dengan nikmat Allah Ta'ala jugalah kita hari ini dapat bersama dalam majlis ilmi demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah redhakan kepada kita, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, pelajaran kita hari ini adalah satu pelajaran yang penting kepada kita, yang mana pelajaran ini boleh katakan pihak ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid juga bercara, dan pihak golongan ahli fiqh fuqaha pun bercara masalah ni. Jadi kerana masalah ni merupakan masalah yang penting, perkara yang penting dalam hidup kita. Tajuk yang mana kita akan mulai cara pada hari ini dan seterusnya insya-Allah ialah hubungan dengan perkara yang merosakkan agama. Perkara-perkara yang merosakkan agama. Ini boleh katakan setiap golongan ataupun pihak ulama-ulama tauhid atau ulama sudi dia bercakap tentang hal ni, dia bercakap tentang hal ni, dan juga pihak ulama fiqh pun bercakap hal ni. Menunjuk kata dua-dua bidang ilmu tu bercakap hal ni kerana perkara ni adalah yang penting dalam agama.
ialah tajuk pokoknya perkara-perkara yang merosakkan agama. Kita kena tahu apa perkara yang merosakkan agama, ada apa perkara, apa ratik, apa sebab apa ratik, itu sepitah lalu. Maka insya-Allah mulai pada hari ini kita akan masuk tajuk ni lah sampai seterusnya sampai habis cara kita sekadar yang mana kita mampu tertaga dia insya-Allah. Maka hari ini kita akan masuk dalam mukaddimah sebagai pendahuluan sepitah lalu hubungan dengan pegangnya agama kita dengan agama Islam kita ni dan setakat mana apa kewajipan kita terhadap agama. Jadi kita akan masuk dalam mukaddimah tu hari ini insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang sekalian, tajuk yang mana kita ketara ni adalah tajuk yang amat penting. Maka marilah kita masuk dalam mukaddimah dia insya-Allah. Katanya sebagai mukaddimah sepitah lalu untuk kita kenal kedudukan atau mentakkikkan kedudukan agama kita insya-Allah ialah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tahu belaka dah kata agama Islam, agama datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan agama manusia terpada. Bukan manusia terpada agama ni. Agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diakui dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti agama-agama yang lain. Agama Islam adalah agama yang datang daripada Allah. Agama yang mana Allah akui, beri pengakuan rakrong. Dan agama yang mana Allah redha. Tidak seperti agama-agama lain. Agama lain itu adalah Tuhan tidak beri akuan, tidak diakui, tidak beri akuan lah kepada agama-agama lain. Maka Allah SWT telah berfirman hubungan agama Islam ni kata inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Maksudnya sesungguhnya agama yang diakui ataupun yang diredai di sisi Allah itu ialah hanyalah agama Islam. Agama Islam tu ya, masya-Allah, alhamdulillah kita ni kita dalam agama Islam tu agama yang mana redha, agama Allah Taala lagi. Bukan agama ditepa oleh manusia dah. Tidak seperti agama-agama lain yang mana setengah agama tu manusia tinggal tepa-tepa tubiknya, dan semua tu adalah Allah tidak redha. Yang mana Allah redanya agama Islam saja, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku redakan Islam jadi agama bagi kamu. Jadi riwayat dah agama datang daripada dia dan agama Islam agama yang diakui sisi dianya, dan agama Islam agama yang diredha oleh dia. Ada pun agama yang lain itu Allah telah firman apa dia dalam kitab dianya tentang kekufuran. Agama lain itu katakan agama kufur belakalah. Wala yurda li ibadil kufr. Saya kata wala yurda li ibadil kufr, dan Allah tidak redha bagi hamba dia tu kekufuran. Maknanya kekufuran seperti ingkar terhadap agama Islam, terhadap Allah Taala itu adalah merupakan kufur. Maka Allah tak redha benda tu. Allah tak redha lah, tak kena lah, tak setuju lah. Sebagaimana kita tahu dengar hadis Nabi SAW tentang agama Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang meninggi di atas agama Islam. Tidak ada agama yang boleh meninggikan di atas agama Islam. Agama Islam agama yang tinggi. Jadi itulah asal agamanya. Agamanya dia duduk di orang Islam berlah. Hak tak tinggi itu kerana orang Islam tak berpegang dengan ajaran dia. Kalau orang Islam tu pegang dengan ajaran dia, maka tentulah dia tu akan tinggi sebagaimana agama dia juga.
Ini kita kena salah kita sendiri. Kita jangan menyalahkan kita agama. Lama kata Islam tak jadi, tak tinggi, tak maju. Bukit Islam tak maju, agama Islam itu kita orang Islam ni tak maju. Kita orang Islam tak pergi dengan Islam nanti. Ini yang tekstil kita. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Sebagai peringatan pada kita bahawa agama Islam adalah agama yang tinggi, agama yang mana Allah redha. Agama Islam adalah agama bagi kesemua para rasul yang diutus kepada manusia di dalam alam ini. Semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya tidak ada perselisihan pada usulnya, walaupun ada perselisihan dan perbezaan pada syariatnya ataupun furuknya. Ini patut kita tahu, kita sedar kata agama Islam adalah agama bagi semua para rasul yang diutus kepada manusia dalam alam ini. Agama Islam ni agama Allah apa dia? Agama bagi para rasul semua. Semua rasul tu bagi agama Islam lah. Daripada Nabi Adam, daripada Nabi Nuh, daripada Nabi apa semua tu agamanya ya. Katakan agama Islam. Nama kata Nabi Isa agama lain, Nabi Musa agama lain, Nabi Harun agama lain, Nabi Suhaib agama lain. Tak. Semua agama tu, semua rasul tu bawa agama Isa ya. Agama Islam. Agama Islam adalah agama bagi kesemua para rasul yang diutus pada manusia. Secara rasul itu agama ni belaka. Semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini agama ni tak ada agama lain dah. Kerana agama ni agama datang pada Allah. Agama datang pada Allah. So ni agama Tuhan tu. Maka semua rasul tu beragama-agama ni belaka. Kesemuanya tidak ada perselisihan pada usulnya, walaupun ada perselisihan dan perbezaan pada syariatnya atau furuknya. Semua rasul itu tak ada sisih. Semua para rasul tak ada sisih segi pokok, segi usul agama. Sebab akidah supatullah yang belaka. Akidah supatullah yang belaka. Walaupun ada perselisihan pada syariat atau pada furuk. Pada syariat furuk ni memang ada sisih. Itu yang tengok keadaan semasa lah mengikut bagi kebijaksanaan Allah lah, yang mana Allah hantar rasul tu syariatnya lagu mana. Kalau kita tengok tu sebab kita tahu ni syariat paling berat sekali je syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa. Paling berat. Paling teruk. Bagi Nabi Isa tu tak kurang ni. Hak mana dah haram tak boleh pada masa Nabi Musa tu Tuhan berga pada masa Nabi Isa. Buat sampai Nabi itu Muhammad ni banyak perkara yang berlainan daripada hak dulu. Alhamdulillah. Syariat kita ni wasat tengah segi syariat, segi usul supaya belakang. Segi usul supaya belakang, akidah supaya tu belakang. Akidah tentang hari akhirat, akidah tentang alam kubur dan sebagainya supaya tak ada berlainan. Itu dia. Alhamdulillah, inilah agama Islam. Inilah agama Islam. Dan Allah khatamkan dan tamatkan kesemua syariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Allah khatamkan, Allah sukkan, Allah tamatkan semua syariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang Nabi Muhammad adalah undang-undang akhir sekali. Ada undang-undang daripada Nabi Adam daripada turun marilah dengan siapa pada Nabi Isa alaihissalam, syariat tu berlainan lah, macam-macam lah. Dengan siapa Nabi kita Muhammad SAW, maka syariat Nabi Muhammad syariat hak akhir sekali, hak khatam sekali, hak khitam dah. Khitam tu misk, khitam dengan kasturi lah. Itu dia. Maka tidak adalah syariat lepas Nabi Muhammad SAW yang baru turun pada langit, tak ada. Syariat ni lah syariat akhir sekali. Maka syariatnya Nabi Muhammad ini adalah syariat, adalah selengkap-lengkapnya dan sesempurnanya.
hak selkat-lekat, hak sempurna, hak cukup. Cuk wong cah tu syariat Nabi Muhammad lah. Cukup belaka. Masya-Allah. Jadi kalau tengok syariat Nabi dulu tu dia kata Nabi dulu pun kata dia diutuhkan pada kaum-kaum dia ya. Kaum-kaum dia sini satu rasul syariat lagu ni di tempat ni satu rasul pula syariat lagu lain pula. Tapi usaha ya. Segi usaha semua. Mari syariat Nabi Muhammad sebagai kita buat bagai cukup, sepenuh, lengkap, cukup lengkap segala-galanya. Maka syariatnya adalah selengkap-lengkapnya dan sesempurnanya. Cukup sempurna syariat Nabi Muhammad SAW dan tetap berkekalan buat selama-lama abadi serta sesuai digunanya pada setiap keadaan, masa dan tempat. Syariat ni adalah berkekalan buat selama sampai kiamat lah. Syariat ni sampai kiamat serta sesuai digunanya pada setiap keadaan. Lepas tu sesuai boleh guna setiap keadaan, setiap masa, setiap tempat boleh pakai belakang syariat ni. Duduk di benua mana, benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, benua di mana pun boleh pakai belakang. Keadaan orang Mesir mana, hitam ke putih ke kuning ke, boleh pakai belakang syariat ni. Masya Allah. Inilah syariat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat gambar kata syariat yang paling sempurna dan paling lengkap, cukup, kamilun. Dan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai penamat bagi kesemua syariat. Syariat Nabi kita syariat yang tamat sekali. Dia tamat bagi semua syariat. Dan tidak menerima lagi selain daripada syariat ini yang tunggal. Allah tak terima lagi daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Inilah kelebihan kita dengan agama Islam. Alhamdulillah, kita boleh berbanggalah kita dalam agama Islam ini. Kita dalam agama yang lengkap dan sempurna. Itu dia. Dan Allah tidak menerima lagi selain pada syariat ini yang tunggal. Dia tak terimalah daripada syariat ini, syariat yang tunggal. Hadis tu yang dia terima. Firman Allah Subhanahu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 45. Maksudnya barang siapa mencari agama selain pada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Siapa cari agama, cari undang-undang, cari peraturan lain pada Islam, saya tak terima. Saya tak terima. Dan dia pada hari akhirat besok termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalaulah siapa terima lain pada syariat Islam, maka dia adalah masuk di golongan rugi pada akhirat esok. Sebab dia duduk berjalan ikut peraturan yang mana tak redha oleh Allah Ta'ala. Allah redanya syariat Islam saja. Dengan itu menjadi suatu kewajipan di atas setiap umat Islam, setiap umat ini menjagakan agamanya secara umum dan menjagakan agama di dalam dirinya masing-masing secara khusus. Oleh itu, bila nyata kepada kita inilah agama Islam, maka jadi satu kewajipan atas setiap umat Islam, atas setiap orang kita satu kewajipan menjaga agama. Kita jaga agama. Jadi kewajipan kita jaga agama secara umumnya. Secara umumnya agama ni kita nak jaga bakal jaga belaka secara umum. Dan menjaga agama di dalam dirinya masing-masing secara khususnya. Secara khususnya adalah diri kita sendiri. Kita nak jaga diri kita ni bidang agama Islam semua. Jangan berkelecah pada agama Islam, kita khusus. Secara umumnya agama ni nak pakai jaga belaka. Jangan pakai jaga belaka. Jadi apa saja syariat ni adalah nampak tergeleweng keluar pada umat manusia ni keluar pada garis agama, kena pakai tegur, kena pakai royak. Mana itulah maknanya pakai jaga agama tu.
Ha? Bagi diri masing-masing itu kewajipan khusus waktu itu. Secara khususnya jaga masing-masing, takut gereja pada agama, keluar pada agama, rusak agama. Apatah lagi dunia kita hari ini dipenuhi dan diliputi dengan unsur-unsur kerusakan agama yang amat banyak. Apatah lagi dunia kita hari ini dipenuhi dan diliputi dengan unsur-unsur kerusakan agama yang amat banyak. Ini ayat kita ni menjaga agama. Apatah lagi lebih lagi pada dunia hari ini. Dunia kita hari ini. Dunia yang mana dipenuhi, dilikungi dengan unsur-unsur kerusakan agama. Banyak unsur-unsur perkara yang merusak agama tu banyak. Yang mana kita tu kena perlu jaga. Kena beringat. Beringat diri kita, beringat anak bini kita, beringat keluarga kita, beringat umat Islam semuanya. Hal dekat kali kita diri kita sendiri. Jauh sikitnya anak bini kita. Ini kena jaga. Kerana unsur-unsur yang merusak tu banyak sangat ini. Tipu daya, bagai-bagai. Sama ada di segi pemikiran. Ini ayat atas. Perkara yang merusak agama tu banyak. Segi pemikiran pun ada. Banyak isi-isi pemikiran. Kita dengar berita, dengar gapo ya. Dia bubuh isi gapo, ada apa akan gapo semua tu terkadang kita masa nampak fikiran ni. Nampak fikiran ni. Tu maksud itu adalah kalau pemikiran itu ada salah pada agama, maka itu maknanya satu unsur dan unsur agama di segi pemikiran. Jadi kalau kita masuk tu ya ada manusia ni. Sebab itulah buku-buku yang kita nak baca tu, buku-buku yang kita baca tu terkadang buku jadi racun, ilmu jadi racun, pada kita. Kita bosan apa? Itu segi pemikiran. Sebab tu sebagai contoh, kita di Sunnah wal Jamaah kita tak terima akidah Syiah. Karena akidah itu berlainan pada akidah Sunnah wal Jamaah. Tapi Syiah cerdik. Dia cerdik Syiah ni. Dia otak dia kurus ni cerdik. Dia tak ada bagi cara akidah betul-betul. Dia bagi segi politik, segi ikan merang, segi sektaki, segi gapo ada belakang. Maka orang ikan merang, khususnya orang tempat kita, dia bukan dengan agama setara mana. Syiah ni dia reti benda ni. Jadi buku-buku tulisan dia pun dia bagi segi kandungan, segi apa itu ni, segi barihan, segi apa yang bagi. Jadi nak kandungan ni bukan baca. Bila baca buku dia tu terkadang yang masuk. Masa setuju lah ni. Saya kena lah ni. Kena apa ni? Dia kan masuk sikit. Dia tak masuk akidah. Tahu hari akidah betul benar lalu, hari akidah betul benar lalu tu orang tak terima. Dia masuk jalan lain. Inilah maknanya serangan-serangan mental, serangan fikiran bukan sikit hari ni. Dia serang fikir kita. Yang merusakkan fikir kita, dia akan merusakkan agama kita. Nauzubillah min zalik. Dia segi pemikiran ni, dia panas sungguh pokok setelah Islam ni. Dia boleh bawa manusia pergi tu dengan pemikiran tu. Siapa kata tak ada? Siapa tak ada? Jadi ada mana terima kata tak ada? Sebab fikir dia buat sikit pusing kat dia. Jadi tak ada. Tu soal agama. Mana rusak agama dari segi pemikiran. Bagi segi pemikiran daripada akidah. Sudahlah, lagi akidah habis kita. Jadi hari ini banyak benda-benda gitu. Maka pelajaran kita ni insya-Allah kita cuba nak bentangkan perkara ni supaya kita tu dapat jaga agama kita bersama insya-Allah. Apatah
Apatah lagi dunia kita hari ini dipenuhi dan diliputi dengan unsur-unsur kerusakan agama yang amat banyak. Sama dari segi pemikiran, di segi akidah dan cara hidup. Cara hidup pun banyak perkara yang memusuh agama. Cara hidup ni gelewak kata kira jatuh dan sebagainya, gapo banyak perkara lah. Cara hidup perkara ni pun nak bawa kepada rusak agama juga, yang boleh menyebabkan sesetengah mereka yang lemah agamanya terjerumus ke dalam lubuk kerusakan agama yang amat berbahaya itu. Jadi bawa pada orang yang mana lemah agama jeluh masuk dalam perkara tadi, daripada unsur-unsur yang mana datang dunia hari ini yang rusak agama tu, maka bagi orang yang lemah agama mula jadi jeluh tu ada. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu kita pakat jaga agama, dan insya-Allah perjalanan kita ni akan berasur-asur nak kemukakan perkara yang merosakkan agama. Kerusakan agama yang dekat lagi di sini ialah kerusakan yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islamnya kepada kufur. Ini kita akan laginya. Kalau kata rusak agama kita cakap ni ialah rusak agama yang bawa pada kita keluar pada agama Islam, pergi pada kufur. Kerusakan pasien luka tu benda masyarakat tu itu rusak juga tu. Tapi kita cakap ni adalah rusak yang mengeluarkan kita pada agama Islam, yang mana terkadang kita tu tak sedar, setelah kita tak sedar benda ni, maka terjerumuslah ia, digeluhlah ia dalam lubuk kebinasaan ini. Para ulama kita memberi istilah pada kerusakan agama ini, dalam ini bentuk dengan istilah riddah ataupun murtad. Kalau segi fuqaha ni, jadi dia cakap bab ni ialah dalam bab panggil bab riddah ataupun kitabul murtad. Kitab cara kenaan orang yang keluar pada agama, yang berarti keluar pada agama Islam. Itu bagi golongan fuqaha, dia cakap bab ni lah. Maka insya-Allah dengan perasaan tanggungjawab kita bersama, kita usahakanlah untuk nak kemukakan perkara ni kepada ummah. Semoga ummah kita ni dapat sedar. Biasanya bab usaha agama ni kita tak pernah cakap secara penuh, tak pernah kemukakan secara penuhnya. Maka insya-Allah dalam jadi ilmi kita ni kita akan bercakap perkara ni daripada awal hingga akhirnya, walaupun secara rekah-rekah. Ini kita tahu secara umum, insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang kesepian, sana kita masuk dalam mukadimah, dalam pendahuluan untuk sampai pada tajuk perkara-perkara yang merosakkan agama. Sekarang kita masuk pada tajuk pertama, sebab-sebab kerusakan agama. Sebab-sebab kerusakan agama. Kita nak tahu secara umum apakah sebab-sebab kerusakan agama itu. Sebab apa yang dirusak agama? Kerusakan agama boleh berlaku melalui beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Antaranya sebagai berikut. Ini antara sebab. Banyak sebab yang bawa pada kita ni, bawa pada umat kita ni rusak agama. Maka antaranya satu, sebab-sebab kejiwaan. Sebab kejiwaan, sebab jiwa, sebab apa ya, dari diri sendiri. Sebab yang lahir pada diri kita sendiri. Sebab kejiwaan. Sebab kejiwaan itu sebab apa? Sebab diri, sebab penyakit dari diri kita tu sebab apa? Mana sebab penyakit dari diri kita. Gapo dia kata? Sebab-sebab kejiwaan
Satu, kerana penyelewengan jiwa dan pemikiran dari minhaj pemikiran yang sempurna. Kerana penyelewengan jiwa, kerana jiwa kita geleweng, dan pemikiran kita pun geleweng daripada minhaj pemikiran yang sempurna. Kita pergi mikir, bisa mikir tak kena. Fikir kita tak sempurna, mikir secara pemikiran yang tak betul, duk nampak tak molek. Maknanya ini juga sebab nampak pada rusak agama, sebab kejiwaan. Sebab kita mikir tidak minhaj, tidak mengikut minhaj pemikiran hak semati, hak sebenar, hak molek. Kita mikir tak molek, jiwa terjerumus untuk mikir tak molek. Itu dia. Katanya, jiwa manusia adalah seperti sebidang tanah yang subur, yang menerima apa sahaja biji-bijian yang tabur dan disemai ke dalamnya. Ini nak gambar kepada kita kata, jiwa kita manusia seperti sebidang tanah, seperti sekeping tanah. Sekeping tanah yang subur, tanah molek, tanah baja, yang terima apa saja bijian-bijian yang tabur disemai padanya. Bila tanah subur ni ikut benih gapo? Dia naik belakang. Buah kacang nak, kacang buah timun nak, timun ikut buah jagung nak, jagung ikut buah gapo? Kan tanah subur. Jiwa kita subur tu. Jiwa kita subur tu. Sebagai tanah yang subur, boleh berbelakang apa saja bijian yang ditabur dan disemai pada ke dalamnya, sama ada yang baik atau yang buruk. Hanya kena pada fikir ya. Bila fikir kita balik seperti tanah tadi, tanah tu hubungan tanam ni, fikir ni adalah maknanya jiwa kita ni hubungan dengan fikir dia. Buah baik pun boleh, buah buruk pun boleh. Timur belakang. Jadi dia subur. Kalau tanah hak molek, dia timur juga. Tanah hak tak molek, dia timur juga. Yang berbentuk khayalan, buah benda-benda khayal, timur. Waham dan sekor ikut boh berbagai khayal bagi membangar timur. Bagi konde timur. Ingat bagi itu semua tu, jiwa kita tu timur benda tu. Jadi ikut boh benda khayal, benda bohong, benda ngagak pun dia timur. Perkara itu akan bertapak di dalam jiwa itu. Kalau hak isi masuk tu ikan tapak dalam jiwa kita, akan tapak. Ya akan lekat dalam jiwa kita. Dan akan memberi kesan kepada pemikirannya. Lepas tu dia akan beri kesan pada pemikiran. Bila dia dalam jiwa, dia akan kesan pada pemikiran kita. Ya supaya ni lah. Supaya anak kita, anak cucu kita halal dah. Kita kecek gapo ni, kita royak gapo dari dia tu. Kita beri gapo dia pandai jawab dah. Halal dah. Tak ada jawab. Dia jawab apa tak boleh, tapi dia dengar. Dia dengar. Lepas tu dia sipet dalam. Dia sipet dalam. Dan jiwa dia tu. Lepas tu buaya besar tu, maknanya hak kita diberi dulu tu, dia boleh royak. Kita cakap gapo, kita berlafaz gapo, dia boleh royak. Sebab itu sifat dalam dia. Sebab tu maknanya learning ni maknanya ada segi tarbiyahnya. Kalau Nabi anak ingat Quran misalnya, baca Quran masa duk mengandung lagi. Bila dengar hari-hari dengan Quran tu. Boy tu besok pun baca Quran dia. Hak dia hendak baca tu dia tahu dalam. Dia tahu dalam. Dia tu betul lagi. Boy dia boleh kecek tu dia boleh tubik benda tu. Ni jiwa kita lagi itulah. Jadi isi gapo pun masuk. Ikut buah gapo. Dekat belakang. Jadi kalau bawa khayal pun
ada lekat khayal itu. Dan kerana akan berkesan pada pemikiran. Malahan perkara-perkara khayalan dan waham itu akan menjadi suatu pemikir yang kemas dan membawa kepada suatu etika yang kukuh kepada suatu perkara yang batil serta beriltizam dan untuk menyebarnya. Malahan perkara khayalan dan waham-waham itu, perkara khayal, perkara waham hak duk dari kita dulu akan menjadi suatu pemikir yang kemas. Dia akan percaya jadi satu pemikiran yang kemah. Oh, seperti ni ada yang kita gapo orang kata tu pakai masuk boh kubur yang tak masuk misalnya benar sengaja hang termasuk dia fikir itu, dia kayak fikir kita ada usah fikir kita dah dia apa tu dia mari terpakai tu kamak itu gini gitu ni kita kena pergi sebelah kami buat apa kubur dia kan dia kamak tengok musim buah air likung ni kubur dia tak tak masuk air kabut malah itu tinggi-tinggi air ada dia itu benar khayal-khayal yang mana ada dalam otak kita dia masuk dah lepas tu akan jadi satu mungkin yang kemah tu dia membawa pada suatu etika yang kukuh dia kukuh lah dia bisa pakai etika lah dia kemah lah dia membuat pada suatu etika yang kukuh pada suatu perkara yang batil. Jadi mari etika yang kukuh pada perkara yang batil tak sebenar. Jadi percaya ngerti lah tak sebenar pun percaya ngerti lah sebab hasil daripada jiwa dulu tanah masuk lagu tu siapa fikir kan apa tu satu etika pergi kejap serta beriltizam untuk menyebarnya. Apa tu? Sebagai pula. Kalau itu batil, kalau batil, Syiah boleh duduk tayar tubuh dia berdarah apa ni? Jojong itu ni. Kalau perkara batil masuk tubuh dia tu jadi satu etika bagi dia. Sahih itu. Ini adalah merupakan apa dia hasil pada jiwa, kerusakan jiwa, penyelewengan jiwa tadi buat merusak akidah. Sebagaimana Nabi SAW memberi awas, memberi jaga kepada umatnya supaya berjaga-jaga daripada mengagung-agungkan orang-orang yang soleh sampai begitu tinggi derajat kesempurnaannya sehingga dianggapkan segala amalannya adalah baik belaka walaupun terdapat pada amalan-amalan itu buruk. Sebab itulah Nabi itu beringat. Nabi beringat pada umat ni supaya berjaga-jaga daripada mengagung-agungkan orang soleh. Memang kita beri hormat pada orang soleh, pada orang molek, tapi melampaui agung pada dia sampai dekat tinggi derajat kesempurnaannya. Yang dekat tinggi wali itu, jadi sifat wali itu. Itu wali ini. Sehingga dianggap segala amalannya adalah baik. Bila jawab tak molek pun, ya kan wali itu. Kita kena takwil buat tak molek dia tu, kita takwil lah. Jadi semua tu nak agung dia belaka, nak akak dia belaka, nak menyucikan dia belaka. Ini Nabi beringat, bagi peringatan pada kita ataupun bagi Nabi beringat pada kita supaya kita berawas, jaga-jaga, janganlah kita tu melampaui dalam memberi keagungan kepada orang-orang yang soleh. Bukan tak ada hormat, melampaui tak sih. Hatta Nabi sendiri pun Nabi lagi jangan melampaui besar pada aku sebagai anak golongan Nasara membesarkan Nabi Isa sampai akal itu beragungkan Isa sampai itu Nabi lagi juga hatta diri dia sendiri pun jangan dalam tertulun ni jangan melampaui hormat daripada aku, keagungan kepada aku sebagaimana golongan Yahudi, golongan apa dia Nasara telah beri kehormatan lebih besar daripada Isa sehingga akak jadi Tuhan. Inilah Nabi ingatkan. Jadi kalaulah orang yang kita ada agung-agung, orang soleh kita agung-agung tu
Jawab benda tak molek pun tak apa. Berasa tak apa berarti. Karena dia tu adalah orang soleh. Walaupun terdapat pada amalan-amalan itu buruk, jumpa buruk cuma barang tak molek pun kita bersihkan. Kata dia tu orang yang soleh, ambil berkat pada dia. Ambil berkat pada tak wali. Berkat pada tak wali. Kalau orang Cina lagi buruk pun tak apa. Kerana dia orang tak wali, ambil berkat, jabat tangan tak wali pun tak apa. Dia bahasa lagu tu tu magung tu wali gapo lah pakai putih wali dah wali belakang kita ni na'udzubillah min dzalik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna man qablakum man kana qablakum wa inna man kana qablakum kanu yattakiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Hadis riwayat Muslim rakam 23 dan dalam hitungan 535 dalam Sahih Muslim. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Nabi kata, ingatlah sesungguhnya mereka yang sebelum pada kamu dahulu adalah menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan kubur orang-orang soleh dari kalangan mereka itu masjid. Ingatlah, janganlah kamu menjadikan kubur itu masjid. Sesungguhnya aku melarangkan kamu daripada yang demikian itu. Dengar, Nabi ingat pada kita ni. Nabi kata, ingatlah ala sesungguhnya mereka yang sebelum daripada kamu dahulu, orang dulu pada kita, umat dulu pada kita ni, ada menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan kubur orang-orang soleh dari kalangan mereka itu masjid. Dia mau buat dijadikan kubur-kubur nabi mereka itu masjid, tempat ibadat. Dan juga kubur-kubur bagi orang soleh itu tempat ibadat. Itu adalah orang dulu pada kamu. Jadi ke kubur anbiya mereka itu masjid, tempat sujud pada Allah, tempat ibadat pada Allah. Bahkan buat ibadat situ, maknanya kunjung situ. Kunjung situ. Besarkan kubur-kubur anbiya mereka itu. Besarkan kubur-kubur orang soleh daripada mereka itu. Jadi ibadat ni apa saja buat ibadat situ tu masjid ni. Ingatlah, janganlah kamu menjadikan kubur-kubur itu masjid. Nabi ingat pada kita, jangan menjadikan kubur-kubur itu masjid. Kubur jangan buat jadi masjid, jangan jadi tempat ibadat. Jangan jadi tempat ibadat masjid tu. Apa kubur tu? Kubur. Ia bukan tempat ibadat kubur, tempat tanah yang mati. Lepas tu habis kat situ. Janganlah kamu menjadikan kubur-kubur itu masjid. Sesungguhnya itu melarangkan kamu daripada yang demikian. Aku larang daripada demikian tu. Jangan buatlah kubur-kubur tu tempat ibadat pada Allah Ta'ala, tempat sujud pada Allah Ta'ala. Jelas pada kita sini. Ini maknanya kita nak sembahyang di kubur tak boleh lah, nak kira tu. Sembahyang di kubur tak boleh lah. Tu. Tak boleh di kubur tu masjid, tempat sujud, tempat ibadat. Lepas tu kita lah ni setengah tu mana sembahyang tunggu kubur sembahyang situ lagi kan tunggu kubur sembahyang kubur, hadap kubur. Kubur kiri penuh, kiri kanan belakang tak apa. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah cukup tak kena. Cukup tak kena tu. Hadis ni adalah Nabi larang kita, Nabi ingat kita,
janganlah kita tu melampaui dalam beri keagungan, kemuliaan, kehormatan pada Rasulullah. Kunjung Rasulullah tu lebih pada batasnya dia. Lebih pada batasnya dia. Jangan kunjung sangat. Larangan Nabi SAW itu adalah kerana takut dan bimbang dari keterlaluan dan terlampau. Itu Nabi larang. Nabi larang itu ada takut terlajuk, keterlaluan dan terlampau, dapat terlajuk, dan takut menjadi fitnah dengan kubur. Jadi fitnah, memang dia fitnah. Sebab itulah bila terlampau lagu tu, sebelah kambing pun dikubur, nazar lepas hayat pun dikubur, lepas kambing pun dikubur dan sebagainya. Itu ada hasil pada keterlaluan. Jadi dia terpocok dah. Hasil perjiwa tadi lekat dah bagi satu akidah tergengir di situ tu. Nauzubillah min zalik. Dia mujur juga. Oleh kerana hari tu boleh jadilah pakat tak reti belaka tu hidup sebelah kambing di kubur, kubur terpanjang baik, lepas hayat baik. Ya ada tulis juga di kubur tu. Mana kubur tu tak ada, orang reti kita tulis situ tu. Nabi kita hak nak buat tu khabar dia kata kubur tak ada boleh manfaat gapo, tak ada turun gapo sekali. Hujur ada tulis kat ada pingat dia lagu tu. Tapi bila nak buat orang nak buat ni dia tak tengok dah situ. Yang nak buat tu ikut etikad dia aja. Nauzubillah min zalik. Dan takut menjadi fitnah dengan kubur yang kemungkinan akan membawa kepada kufur dan keluar pada agama. Jadi bila fitnah kubur tu mungkin akan bawa pada kufur dan keluar pada agama, rusak agama. Rusak ke mana? Seperti mengunjungi kubur dan meminta pertolongan daripadanya dan menaruhkan harapan daripadanya. Ada semua ni rusak ni. Jadi kunjung kubur, mandi di kubur, bagi kata mandi di kubur dan sebagainya, minta pertolongan, minta ayah kubur ni lah, selamatkan anak cucu ni. Itu dia, selamatkan kereta dia ni, bagi mandi kereta di kubur dah, minta selamat, minta di kubur tu. Ini rusak dah ni, rusak dah ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tinggal dah tu, dia tinggal dah. Ada baca hari-hari tu tinggal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada dah tu. Jadi dan ni kubur nasta'in, kubur na'budu, kita kami na'budu kubur, na'budu apa dia, nasta'in kubur. Jadi hendak baca iyyaka akan dikau jua ya Allah, kami semua akan dikau jua kami minta pertolongan, tak ni. Ni hasil pada rusak jiwa kepada akidah. Ni riwayat di antara sebab kerusakan agama hasil pada jiwa. Rusak jiwa. Seperti mengunjungi kubur dan meminta pertolongan daripadanya, minta pertolongan pada kubur. Minta biar anak cucu ni datuk, minta biar cucu ni hilang dunia lah, hilang dah apa dunia semua gitu ini. Itu dia. Dan menaruh harapan daripadanya, taruh harapan kubur, letak harapan tak kubur. Dan lain-lainnya banyak lagi. Ini fitnah kubur. Ini fitnah kubur. Nauzubillah. Ini sebagai contoh, banyak lagi benda-benda tu. Begitulah juga penyelewengan pemikiran pada keberkatan seseorang manusia atau kekeramatan sesuatu perkara atau kesesialan sesuatu benda dan sebagainya akan kemas dalam pemikirannya dan akan menjadi suatu etika yang teguh dan akan berkesan dalam hidupnya. Ini yang kata hasil pada rusak jiwa tu, rusak akidah dan rusak agama. Begitu juga penyelewengan pemikiran pada keberkatan seseorang manusia. Itu juga jeleweng kita pada pikiran tentang masalah berkat manusia. Orang tu berkat lagi dia cari tu berkat. Dia mesti berkat. Dia cari dia lagi dia lebih cari dia apa cari dia berkat, bagi berkat. Terlampau pula. Terlampau. Masa hidup boleh mati, apa lain pula. Dia sebut jadi kubur dah. Dia mati. Masa hidup dia berkat. Itu je. Atau kekeramatan sesuatu perkara. Bagian kamak ni. Kamak bagian kamak. Bagian kamak boleh.
wasbah kamat benda tak asal benda tak kena wasbah gapo duk jadi dah ni kamat ni kamat boleh ular kamat kubur kamat gapo kamat ni kekeramatan tu juga akan merosakkan atau kesesialan sesuatu benda sial etikot sial benda tu situ tu lagi nahah tu dipanggil nahah dah sia-sia nahah sial kesesialan sesuatu benda bila apa yang bewak lakau atas tu itu tak lagi lah itu panggil sial dah kalau buat kerja pun tak berjaya dah aku nak menega pun tak berjaya nak pergi minta anak orang pun tak berjaya sebab nak pergi tu bewak litah tak pergi maka kita rasa tersial lah tak adil lah yang paling kapal Melayu salah lagi nah gitu lah istilah Melayu tak kerti lah atau kesesialan suatu benda ulang naik lumuh itu ada kena buat makan kena itu kena buat kenuri bagi bomo panjang berdekat-dekat berdoa dan sebagainya semua perkara itu akan kemas dalam pemikirannya dia mari lekat kemas dalam pikiran dan akan jadi suatu etika yang teguh yang kukuh menjadi kemas dalam pikiran dia tu jadi satu etika pula satu pegangnya yang teguh yang kukuh dan akan berkesan dalam hidupnya akan kesan hidupnya hidup dia pun yang akan berjalan ikut bagaimana yang mana dia duk etika tu itulah kaum muslimin dan muslimat hari ini kita boleh tahu sebahagian daripada sebab nak rusak agama tu hasil daripada apa dia kejiwaan hasil daripada kejiwaan jiwa lah mana ialah jiwa yang mana gelewai daripada minhak pemikiran yang sebenar dan insyaAllah akan datang kita masuk pula hubungan dengan sebab jiwa juga hasil pada kejahilan dan lemah akal pemikiran insyaAllah hari ini kita sebut sekali insyaAllah dan kita harap semoga Allah jagakan kita daripada kita geleweng daripada agama dia dan kita ni tetap dalam agama Allah SWT buat sepanjangnya insyaAllah buat seterusnya dan kita bakal jagalah itulah apa dia di antara sebab saya nak kemukakan tajuk ni pada kita ni kerana ini penting hubungan dengan perkara yang merosakkan agama insyaAllah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh